Dan yang luar biasanya ini, beliau juga sempat mengharumkan nama negara dengan perolehan-perolehan yang bukan biasa-biasa guys ya. Salah satunya adalah pingat emas di Asian Games di Indonesia. Ya guys, di momen ini aku masih ingat betul macam mana Datuk Lee Chong Wei ini mengundurkan diri dari dunia badminton guys ya. Dan beberapa hari yang lalu guys ya, di event Sukan Commonwealth, beliau menyumbangkan pingat emas yang ke-7 kalinya untuk Malaysia. Yo, what's up, Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Rek. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan request di video saya kali ini guys ya. Jadi kebetulan ada satu request dari Instagram. Menarik ini guys ya. Oke, jadi tajuknya adalah semua atlet yang mengharumkan nama Malaysia. Dan video ini saya kutip dari channel Jelaskan, geng. Kira-kira atlet mana kegemaran korang, geng? Ya, ada Lee Chong Wei, ada Mokhtar Dahari, ada Nicole and David. Ya, waduh, ini pernah mendapatkan pingat emas ternyata, geng, ya, di Asian Games 2019 Jakarta Palembang. Lalu ada Datuk Azizul Hasni Awang, ada Pandela Rinong. Oke, lalu ada juga Mani Jagatesan. Aku tak pasti ini atlet lari apa ya. Lalu ada Julian Ye, ada Rashid Siddiq. Ini cukup legend nih Rashid Siddiq ini. Dan terakhir ada Muhammad Rizwan. Oke, dari semua atlet ini guys, yang saya kenal hanya beberapa, terus terang ya. Hanya Lee Chong Wei, Mokhtar Dahari, lalu ada Datuk Azizul Hasni Awang. Oke. Jadi ini mungkin adalah senarai nama-nama atlet yang mengharumkan nama negara, guys. Wah. Jujur, geng, ya sebenarnya ada satu atlet juga lah, guys ya, dekat Malaysia yang cukup saya sukai ya. Kalian pasti paham kalau kalian follow Instagram saya. Tapi sepertinya beliau ini masih belum sempat mendapatkan pingat emas ya, atau mungkin belum pernah mendapatkan pingat emas, yaitu Farah Ann. Ya, itu salah satu atlet kegemaran saya, guys. Oke lah, geng. Ya, sebenarnya sebelum kita mulai video ini, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga, guys ya. Kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa videonya, guys. Menarik ini. Lee Chong Wei dilahirkan pada 21 Oktober 1982 di Bagan Serai, Perak dan merupakan antara atlet paling berjaya dalam sejarah Malaysia. Beliau mula bermain badminton sejak kecil sebelum menyertai skuad kebangsaan pada tahun 2000. Hasil kerja keras dan prestasi yang konsisten, Lee Chong Wei muncul sebagai pemain nombor 1 dunia buat pertama kali pada 29 Jun 2006. Beliau kemudian mencipta sejarah apabila mengekalkan kedudukan tersebut selama 199 minggu berturut-turut bermula 21 Ogos 2008, sekaligus memulakan era dominasinya dalam sukan badminton dunia. Sepanjang kerjayanya, Lee Chong Wei memenangi 69 gelaran antarabangsa, termasuk 46 gelaran siri Super BWF, iaitu rekod tertinggi dalam sejarah badminton. Beliau juga muncul juara All England sebanyak 4 kali. Di pentas Olimpik, beliau meraih 3 pingat perak berturut-turut pada Beijing 2008, London 2012 dan Rio 2016, menjadikannya atlet Malaysia pertama memenangi pingat di 3 Tamasya Olimpik berturut-turut. Walaupun sering berdepan seteru utamanya Lin Dan dari China, persaingan antara mereka dianggap sebagai antara yang terhebat dalam sejarah badminton. Namun pada tahun 2018, Lee Chong Wei disahkan menghidap kanser hidung peringkat awal dan menjalani rawatan di Taiwan. Beliau akhirnya berjaya mengatasi penyakit tersebut. Namun atas nasihat doktor, beliau mengumumkan persaraannya pada 13 Jun 2019 bagi memberi tumpuan kepada kesihatan dan proses pemulihan. Sehingga hari ini beliau kekal sebagai ikon sukan negara dan menjadi inspirasi kepada generasi baharu atlet Malaysia. Ya guys, di momen ini aku masih ingat betul macam mana Datuk Lee Chong Wei ini mengundurkan diri dari dunia badminton, guys ya.
masa itu di tahun 2019, dan kalau tak silap saya sempat membuat video reactionnya guys ya. Ya Allah, tak sangka lah guys, ternyata macam tuh guys ya. Beliau resmi dah pensiun dah geng ya. Ya Allah, tapi sumbangannya kepada negara ya tidak akan pernah dilupakan bila-bila masa geng ya. Luar biasa. Oke guys, next video selanjutnya geng. Mohtar Dahari. Mohtar Dahari dilahirkan pada 13 November 1953 di Setapak, Kuala Lumpur dan dikenali sebagai antara pemain bola sepak terhebat dalam sejarah Malaysia. Beliau mula mewakili Selangor pada awal 1970-an sebelum menyertai skuad kebangsaan pada tahun 1972. Disebabkan kelajuan, kekuatan rembatan serta ketajamannya di hadapan gol, beliau digelar Super Moh dan pernah diiktiraf sebagai penyerang terbaik Asia oleh majalah World Soccer ketika berusia 23 tahun. Sepanjang karirnya bersama Selangor, Mohtar membantu pasukan itu menjulang 10 kejuaraan Piala Malaysia. Bersama skuad kebangsaan pula, beliau membantu Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia 1974, pingat emas Sukan SEA 1977 dan 1979 serta layak ke Sukan Olimpik Moskow 1980. Walaupun Malaysia akhirnya tidak menyertai tamasya tersebut kerana memboikot, beliau turut menjaringkan 89 gol dalam 142 penampilan rasmi bersama Malaysia, menjadikannya penjaring terbanyak dalam sejarah Harimau Malaya. Antara detik paling dikenang ialah pada 30 Julai 1975 apabila Malaysia menewaskan Arsenal 2-0 dalam perlawanan persahabatan di Stadium Merdeka dengan Mohtar menjaringkan kedua-dua gol kemenangan. Persembahan luar biasanya itu dikatakan menarik minat beberapa kelab Eropah, namun beliau memilih untuk terus berbakti kepada Selangor dan Malaysia. Mohtar Dahari meninggal dunia pada 11 Julai 1991 akibat penyakit motor neuron disease ketika berusia 37 tahun. Namun sehingga hari ini beliau masih dianggap sebagai legenda terbesar dalam sejarah bola sepak Malaysia. Wah, Masya Allah guys, luar biasa. Mohtar Dahari, ternyata aku baru tahu beliau meninggal ini dikarenakan sakit guys ya, motor neuron disease ya, disease atau disease itulah guys ya, di 1991. Al-Fatihah guys ya untuk Allahyarham, semoga diterima di sisinya guys ya, dan boleh ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman guys ya. Masya Allah. Dan tidak hanya mengharumkan nama negara guys ya, dan beliau juga membuat 89 gol jaringan yang mungkin saat ini masih belum ada yang memecahkan rekor tersebut guys ya, dan tidak bergonta-ganti klub karena Allahyarham sangat-sangat berbakti kepada Selangor guys ya. Jadi sampai bila-bila nih, sampai pensiun beliau ya, sampai sakit tetap beliau membela Selangor guys ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, next kita lanjut lagi guys. Nicole and David dilahirkan pada 26 Ogos 1983 di Pulau Pinang dan merupakan atlet squash paling berjaya dalam sejarah Malaysia. Beliau mula bermain squash pada usia 5 tahun sebelum mencipta nama apabila muncul juara dunia remaja pada tahun 1999 ketika baru berusia 15 tahun. Nicole kemudian mengulangi kejayaan tersebut pada 2001, menjadikannya pemain wanita pertama memenangi gelaran itu sebanyak 2 kali. Pada tahun 2005, Nicole muncul juara dunia buat kali pertama selepas menewaskan Rachel Greenham dari Australia di perlawanan akhir. Selepas itu, beliau terus mendominasi dunia squash dengan memenangi 8 gelaran kejohanan dunia, iaitu rekod terbanyak dalam sejarah squash wanita. Beliau juga menduduki ranking nombor 1 dunia selama 108 bulan berturut-turut dari Ogos 2006 hingga Ogos 2015. Satu rekod yang kekal sebagai antara pencapaian paling luar biasa dalam sukan tersebut. Selain itu, Nicole turut memenangi 5 gelaran terbuka British, 2 pingat emas Sukan Asia serta 2 pingat emas Sukan Commonwealth, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai antara atlet wanita terbaik dunia. Selepas lebih 2 dekad mengharumkan nama Malaysia, Nicole mengumumkan persaraannya pada 2019. Atas sumbangannya kepada dunia sukan, beliau menerima pelbagai anugerah termasuk gelaran Datuk serta dimasukkan ke dalam World Squash Hall of Fame. Nah, kalau Nicole and David ini sangat sesuai ya, mempunyai gelaran Datuk. Karena setahu saya gelaran Datuk itu bukan biasa-biasa guys ya. Salah satunya kenapa orang mempunyai gelaran Datuk adalah mengharumkan nama negara ya. Nicole and David ini sangat sesuai ya. Sangat-sangat sesuai guys. Masya Allah. Dan bersara guys ya, sekarang dah ada bersara, dah pensiun dah geng ya. Dan yang luar biasanya ini, beliau juga sempat mengharumkan nama negara dengan perolehan yang bukan biasa-biasa guys ya. Salah satunya adalah pingat emas di Asian Games di Indonesia. Nicole and David luar biasa guys. Oke,
Oke, manis loh beliau guys ya. Dah manis, Wonder Woman pula geng ya. Luar biasa guys. Ya, oke. Kita lanjut lagi geng. Azizul Hasni Awang. Azizul Ini Hasni dia. Awang dilahirkan pada 5 Januari 1988 di Dulu 88. Terengganu dan merupakan atlet berbasikal terbaik dilahirkan di Malaysia. Beliau mula berkecimpung dalam sukan berbasikal menerusi program pencarian bakat sebelum menyertai skuad kebangsaan dan menjalani latihan di Melbourne, Australia. Disebabkan kepantasannya di velodrome, beliau dikenali dengan gelaran The Pocket Rocketman. Sepanjang karirnya, Azizul Hasni mencipta pelbagai kejayaan di pentas antarabangsa. Pada 2017, beliau mencipta sejarah apabila menjadi rakyat Malaysia pertama menjuarai kejohanan dunia UCI selepas memenangi acara Keirin di Hong Kong. Beliau turut memenangi pingat gangsa pada Sukan Olimpik Rio 2016 dalam acara Keirin sebelum mencipta sejarah sekali lagi di Sukan Olimpik Tokyo 2020 apabila meraih pingat perak dalam acara yang sama, sekaligus menjadi atlet Malaysia pertama memenangi 2 pingat Olimpik dalam sukan berbasikal. Selain kejayaan di Olimpik, Azizul Hasni turut memenangi pelbagai pingat emas di Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan kejohanan Asia. Walaupun pernah mengalami kemalangan ngeri apabila tertusuk serpihan kayu sepanjang 20 cm ketika perlumbaan pada tahun 2011, beliau 20 berjaya bangkit sentimeter. dan terus mengharumkan nama Malaysia. Masya Allah guys, perjuangan beliau ini luar biasa. Perjuangan beliau ini sangat-sangat di luar akal guys ya. Dah tertusuk kayu sepanjang 20 cm tetapi masih tetap still mengharumkan nama Malaysia guys. Dan beberapa hari yang lalu guys ya, di event Sukan Commonwealth, beliau menyumbangkan pingat emas yang ke-7 kalinya untuk Malaysia. Luar biasa guys, Datuk Azizul Hasni Awang. Oke geng, kita lanjut lagi guys. Pandalela Rinong. Pandalela Rinong dilahirkan pada 2 Mac 1993 di Bau Sarawak dan merupakan antara atlet terjun paling berjaya dalam sejarah Malaysia. Beliau mula mencuburi sukan terjun pada usia 7 tahun selepas menyertai program pencarian bakat di sekolah. Bakatnya yang luar biasa membolehkannya mewakili Malaysia di pentas antarabangsa sejak usia muda sebelum muncul sebagai penerjun terbaik negara. Kemuncak karirnya bermula pada Sukan Olimpik London 2012 apabila beliau memenangi pingat gangsa dalam acara 10 meter platform individu sekaligus menjadi atlet wanita Malaysia pertama memenangi pingat Olimpik. Beliau kemudian mencipta sejarah sekali lagi di Sukan Olimpik Rio 2016 apabila meraih pingat perak dalam acara 10 meter platform seirama bersama Chong Jung Hong sekaligus menghadiahkan pingat Olimpik pertama Malaysia dalam acara terjun berpasukan. Pandalela turut memenangi pingat emas Sukan Commonwealth, pingat emas Sukan Asia serta beberapa pingat di kejohanan dunia akuatik FINA dan siri dunia terjun FINA. Ini aku baru tahu guys ya, Pandalela Rinong. Ya, atlet yang berasal dari Sarawak guys ya. Dan ternyata dia sangat sering sekali mengharumkan nama Malaysia guys ya. Salah satunya ada di kejohanan dunia akuatik FINA. Oke. Orang Sarawak mana nih? Boleh komen sedikit. Kita lanjut lagi guys. Mani Jagatesan. Mani Jagatesan dilahirkan pada 17 Disember 1943 di Ipoh, Belum lahir saya Perak ni. dan merupakan antara pelari pecut terbaik yang pernah dimiliki Malaysia. Beliau mula mencipta nama dalam acara 100 meter dan 200 meter ketika masih di bangku sekolah sebelum mewakili negara di pelbagai kejohanan antarabangsa. Kepantasannya di balapan membolehkan beliau digelar The Flying Doctor kerana selain Doctor. bergelar atlet elit, beliau turut berjaya menjadi seorang doktor perubatan. Kemuncak karirnya hadir pada Sukan Asia 1966 di Bangkok apabila beliau memenangi pingat emas acara 200 meter serta pingat gangsa acara 100 meter. Pada tamasya yang sama, beliau turut membantu Malaysia meraih pingat emas acara 4x100 meter. Mani kemudian mewakili Malaysia di 3 tamasya Olimpik iaitu Tokyo 1964, Mexico City 1968 dan Munich 1972. Di Olimpik Mexico 1968, beliau berjaya mara sehingga ke peringkat separuh akhir acara 200 meter sekaligus menjadi antara pencapaian terbaik atlet pecut Malaysia di pentas Olimpik. Selepas bersara daripada arena olahraga, Mani Jagatesan meneruskan kerjayanya sebagai pakar ortopedik serta memainkan peranan penting dalam pembangunan sukan negara sebagai pentadbir dan ahli jawatan kuasa Olimpik Malaysia. Guys, satu soalan saya. Berarti Mani Jagatesan ini beliau masih sehat atau udah meninggal, geng? Sepertinya masih sehat geng. Aku tak pasti, boleh komen di ruang komentar karena beliau ini lahir di tahun 1943. Dan itu artinya beliau dilahirkan sebelum Indonesia merdeka, sebelum Malaysia merdeka guys. Wow. Oke. Apakah masih menjadi ahli ortopedi
ahli kesehatan atau macam mana, geng ya? Boleh komen lah di ruang komentar. Dan beberapa pingat emas sudah beliau dapat ya, dan mengharumkan nama Malaysia di luar negara, geng. Kita lanjut lagi, guys. Julian Yee dilahirkan Yee pada 26 Mei 1997 di Petaling Jaya, Selangor dan merupakan atlet luncur ais berirama paling berjaya dalam sejarah Malaysia. Beliau mula mempelajari sukan itu pada usia 4 tahun selepas mengikuti kelas di gelanggang luncur ais tempatan. Walaupun Malaysia bukan negara yang mempunyai musim sejuk, Julian berjaya mengembangkan bakatnya sehingga mampu bersaing di peringkat antarabangsa dan menjadi perintis dalam sukan tersebut. Kemuncak keriernya hadir apabila beliau layak ke Sukan Olimpik musim sejuk Pyeongchang 2018 sekaligus menjadi atlet luncur ais berirama pertama Malaysia yang berjaya beraksi di Tamasya Olimpik musim sejuk. Pada tahun yang sama, beliau turut mencipta sejarah dengan memenangi pingat emas Sukan Asia Tenggara 2017 serta muncul juara CS Numberhorn Trophy 2018. Kejayaan terbesar dalam keriernya di peringkat antarabangsa. Selain itu, Julian juga memenangi beberapa gelaran di kejohanan antarabangsa dan berkali-kali muncul sebagai juara kebangsaan Malaysia. Selepas lebih sedekad mengharumkan nama negara, Julian mengumumkan persaraannya daripada pertandingan kompetitif pada tahun 2022. Aduh, udah bersara, guys ya, dah pencen dah. Ya Allah, sayang sekali. Tapi kalau dipikir logis, guys, rasa-rasanya tak mungkin apabila kalau Malaysia mengirimkan satu sukan ya yang berhubungan dengan musim dingin. Iya kan, karena di Malaysia kan sama di Indonesia, guys ya, hanya ada 2 musim saja, musim panas, musim hujan. Tapi ini luar biasa sih, guys ya. Jadi Julian Yee ini terawal ya sebagai kontingen dari Malaysia yang boleh menguasai di bidang sukan ice skating ini, geng. Luar biasa dah. Bersara dah guys sekarang, guys ya. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi, geng. Rashid Siddiq ini dilahirkan legend pada 8 Julai 1968 di Banting, Selangor dan merupakan salah seorang daripada 5 beradik Siddiq yang terkenal dalam sejarah badminton Malaysia. Beliau mula mencipta nama di peringkat antarabangsa pada penghujung 1980-an dan dikenali sebagai pemain perseorangan yang memiliki corak permainan pantas serta semangat juang yang tinggi. Bersama adik-beradiknya, Rashid memainkan peranan besar dalam kebangkitan badminton Malaysia di pentas dunia. Kemuncak keriernya hadir pada Sukan Olimpik Atlanta 1956 apabila beliau memenangi pingat gangsa dalam acara perseorangan lelaki selepas menewaskan Hariawan dari Indonesia. Pingat tersebut merupakan pingat Olimpik pertama Malaysia dalam acara badminton perseorangan lelaki. Selain itu, Rashid turut membantu Malaysia menjulang Piala Thomas 1952, menamatkan penantian negara selama 25 tahun untuk merangkul semula kejuaraan berprestij itu. Beliau juga memenangi pingat emas Sukan Commonwealth 1950. Selepas bersara sebagai pemain, Rashid meneruskan sumbangannya sebagai jurulatih skuad kebangsaan dan membantu melahirkan ramai pemain bertaraf dunia. Wah, ternyata lepas pencen bersara sekalipun beliau masih berguna juga untuk negaranya, guys ya. Jadi itu menjadi head coach atau jurulatih lah, guys ya. Jurulatih dari Lee Chong Wei kan, dan atlet-atlet badminton yang lain. Sangat menginspirasi, guys. Oke, kita lanjut lagi. Muhammad Rizwan Muhammad Puzi dilahirkan pada 27 Jun 1987 di Perlis dan merupakan antara atlet para olahraga yang paling berjaya dalam sejarah Malaysia. Beliau dilahirkan dengan cerebral palsy, namun keadaan itu tidak menghalangnya daripada bergiat aktif dalam sukan olahraga. Rizwan mula mencipta nama dalam acara 100 meter kategori T36 sebelum muncul sebagai antara pelari para terpantas di dunia hasil prestasi cemerlang di pentas antarabangsa. Kemuncak keriernya hadir pada Sukan Paralimpik Rio 2016 apabila beliau mencipta sejarah dengan memenangi pingat emas dalam acara 100 meter T36 dengan catatan 12.07 saat sekaligus memecahkan rekod dunia ketika itu. Kejayaan tersebut menjadikan Rizwan atlet Malaysia pertama memenangi pingat emas Paralimpik dalam acara olahraga. Selain itu, beliau turut memenangi beberapa pingat emas di kejohanan dunia para olahraga dan sukan para ASEAN sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara pelari para terbaik di dunia. Atas pencapaiannya yang luar biasa, Muhammad Rizwan menerima pelbagai pengiktirafan termasuk dinobatkan sebagai olahragawan kebangsaan 2016, menjadi atlet para pertama menerima anugerah berprestij tersebut. Luar biasa, guys ya. Itulah senarai atlet-atlet ya yang pernah mengharumkan nama Malaysia, guys ya. By the way, guys, ini soalan saya mungkin boleh dijawab, tak boleh dijawab juga terserah, guys ya.
persoalannya adalah kenapa dari semua atlet ini hanya Datuk Lee Chong Wei yang menerima gelaran Datuk. Nah, mungkin tidak hanya Lee Chong Wei. Nah, as usual awang juga begitu. Tapi sisanya aku tak pastilah. Nah, kenapa tidak semuanya dikasih gelaran Datuk? Nah, kenapa begitu, geng? Nah, ini kawan-kawan yang paham mungkin boleh komen lah guys ya di ruang komentar guys ya. Karena setahu aku ya, seperti saya katakan tadi, gelaran Datuk itu sangat sesuai disematkan oleh mereka-mereka yang mengharumkan nama Malaysia di kancah antara bangsa guys. Itu geng ya, luar biasa. Oke. Aku jadi kenal ya siapa Nicole and David. Aku pernah tengok nih gambarnya, videonya pernah tengok. Pendelela Rinong ya, Mani Jigatesan ya, Julian Y, kalau Rashid Siddiq memang dah legend dah guys ya. Dan terakhir ada Muhammad Rizwan, ini aku juga baru tahu guys ya. Yang lainnya Muhammad Dari ini udah legend lah guys ya. Muhammad Dari ya itu udah tahu lama karena memang aku peminat bola sepak lah guys ya. Tapi itulah geng, luar biasa, mantap. So geng, macam mana menurut kalian? Boleh komen lah di ruang komentar ya. Dari senarai atlet itu mana geng yang paling kalian minati? Boleh komen di ruang komentar. Kalau Wak Long Jong tetap yang saya minati adalah Akak Farahen ini guys. Nah, saya minati sampai bila-bila geng. Oke geng ya, so gimana geng? Boleh komen lah di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau tersilap kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silakan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Long Jong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.